Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Widayati Harun dan rakan sekalian. Pada hari ini, saya dan rakan sekumpulan saya merangkap rakan seperjuangan saya iaitu yang terdiri daripada Mahirah binti Misnin, Muhammad Alif bin Muhammad Zaini, saya sendiri iaitu Nur Aidillah binti Maimun dan juga Nur Syahzani Sulhamizan binti Sulaiman akan membuat pembentangan berkaitan tugasan 3 MPU 3122 hubungan etnik. Sebelum kami mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik yang akan dibentangkan pada kali ini, jadi saya akan mengulas terlebih dahulu secara ringkas apa isi perbincangan yang akan dikupas dalam slide yang seterusnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan konsep perlembagaan sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa. Yang kedua adalah integrasi nasional. Yang ketiga adalah proses pembentukan integrasi nasional. Yang keempat adalah usaha ke arah pembentukan integrasi nasional. Seterusnya adalah cabaran dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Kemudian terdapat program yang dirancang ataupun aktiviti yang dirancang dan yang terakhir adalah kesimpulan. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menelusuri terlebih dahulu apa itu konsep perlembagaan sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa. Berikut merupakan konsep perlembagaan menurut beberapa tokoh yang telah kami cari. Yang pertama adalah menurut A.S. Hornby dalam Oxford Advance pada tahun 1956. Beliau mengatakan bahawa sistem berkerajaan yang mana undang-undang dan prinsipnya adalah berdasarkan cara pemerintahan sesebuah negara adalah merujuk kepada perlembagaan. Yang kedua adalah menurut Geoffrey Marshall and Graham C. Moody pada tahun 1961, perlembagaan ini adalah merujuk kepada gabungan dan fungsi kepada bahagian tertentu yang mengawal kerajaan ataupun rakyat. Yang ketiga adalah menurut C.H. Pritchard pada tahun 1950, perlembagaan merujuk kepada satu rangka kerja peraturan perundangan yang membentuk sistem pemerintahan sesebuah negara. Dan yang terakhir, menurut Tun Saleh Abbas, perlembagaan ini adalah merangkumi surat catatan atau surat cara yang mengandungi semua undang-undang tertinggi bagi mewujudkan sesebuah negara moden. Jadi, bila dikaitkan dengan pembinaan jati diri dan negara bangsa, perlembagaan boleh membentuk jati diri dan negara bangsa kerana perlembagaan ini bukan sahaja berfokuskan kepada kerajaan semata-mata tetapi juga berfokuskan kepada rakyat, yang mana bila adanya perlembagaan maka sesebuah negara pemerintahannya akan menjadi lebih tersusun, sistematik dan juga efektif. Kita teruskan lagi pembentangan ini dengan integrasi nasional, yang mana saya akan merangkumi 3 perkara yang akan dibincangkan iaitu makna integrasi, integrasi nasional dan yang ketiga adalah integrasi nasional di Malaysia. Apa itu yang dimaksudkan sebagai integrasi? Integrasi ini merupakan penggabungan dua atau lebih beberapa kaum menjadi satu kesatuan. Yang kedua, integrasi nasional. Integrasi nasional ini pula adalah merujuk kepada satu proses yang menyatupadukan pelbagai kelompok etnik dalam masyarakat melalui pengenalan atau pewujudan satu identiti yang sama. Dan yang ketiga adalah integrasi nasional di Malaysia. Integrasi nasional di Malaysia ini merupakan perkara asas untuk mencapai kemajuan negara. Hal ini demikian kerana integrasi nasional boleh dijadikan sebagai usaha memupuk kesefahaman dan perpaduan antara pelbagai kaum. Kemajuan akan tercapai sekiranya masyarakat bersatu padu dan bekerjasama antara satu sama lain. Justeru, pelan integrasi nasional yang telah dilaksanakan di Malaysia merupakan satu usaha yang amat baik untuk mewujudkan perpaduan antara masyarakat di Malaysia. Lebih-lebih lagi, masyarakat Malaysia terdiri lebih daripada 200 kaum ataupun etnik. Okey, saya serahkan slide yang seterusnya, pembentangan yang seterusnya kepada Saudari Alif.
Okey, baiklah, kita akan teruskan pembentangan kita dengan proses pembentukan integrasi nasional. Yang pertama ialah dengan melalui proses akomodasi dan akulturasi. Contoh akomodasi ialah dengan kita menghormati budaya lain seperti budaya menutup aurat, golongan yang beragama Islam. Bagi contoh akulturasi, penerimaan unsur budaya lain seperti malam berinai, pemberian ampau dan makan nasi lemak. Okey, proses seterusnya ialah dengan melalui proses asimilasi dan amalgamasi. Contoh asimilasi, kelompok berlainan namun boleh membentuk persatuan sosial seperti kuih sepit bukan saja boleh dimakan pada hari raya tapi juga boleh dimakan pada tahun baru Cina. Okey, bagi contoh amalgamasi ialah perkahwinan campur untuk melahirkan generasi baru. Okey, seterusnya kita lihat usaha ke arah pembentukan integrasi nasional. Usaha yang pertama ialah dengan memberi pendidikan yang sama. Sistem pendidikan yang dalam acuan yang sama seperti sekolah kebangsaan untuk membentuk masyarakat ke arah integriti nasional. Usaha yang kedua ialah dengan mengadakan rumah terbuka, iaitu dengan saling mengunjungi pada musim perayaan. Keharmonian mulai terlihat apabila etnik Melayu menyajikan daging lembu kepada etnik India kerana telah memahami dan menghormati budaya India. Okey, usaha yang ketiga adalah penerimaan unsur budaya. Menerima unsur budaya etnik lain dari segi pakaian dan makanan. Misalnya, orang bukan Melayu segak menggayakan baju kurung dan baju Melayu terutamanya pada hari Jumaat. Baiklah, saya teruskan pembentangan kumpulan kami dengan membawa isu perbincangan yang baharu, iaitu cabaran dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Bagi aspek ini, kita akan melihat dari 4 aspek utama, iaitu cabaran ekonomi, cabaran politik, cabaran pendidikan, dan cabaran globalisasi. Terlebih dahulu, kita lihat mengenai cabaran ekonomi. Dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh penjajah telah menyebabkan masyarakat tinggal secara berpecah mengikut kegiatan ekonomi mereka. Misalnya, kaum Cina diletakkan di bandar bagi meneraju dan memacu ekonomi di bandar. Manakala bagi kaum India pula, mereka diletakkan di kawasan luar bandar ataupun estate yang terletak di luar bandar bagi menerajui dan terlibat dalam bidang perdagangan. Manakala golongan atlet Melayu, mereka terlibat dalam bidang pentadbiran British. Tetapi hal ini hanya terlihat kepada golongan atlet Melayu. Bagi golongan Melayu yang tidak datang dari keluarga yang elit, mereka ini hanya tinggal di kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan sara diri mereka yang sendiri, iaitu sama ada pertanian ataupun perikanan. Yang kedua, kita akan lihat mengenai cabaran politik. Terdapat pelbagai parti politik yang memperjuangkan kumpulan etniknya sendiri sahaja. Sehubungan itu, ini boleh menimbulkan politik perkauman. Misalnya politik A, yang berbangsa Cina misalnya, dan mereka hanya mengutamakan etnik mereka sahaja, iaitu Cina. Manakala etnik yang lain seperti Melayu dan India, mereka tidak ambil peduli. Saya tidak katakan semua, tetapi terdapat sesetengah, sebilangan kecil parti politik yang mengamalkan politik perkauman. Hal ini boleh menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan etnik yang lain. Seterusnya, kita lihat pula dari segi cabaran pendidikan. Sistem pendidikan tersendiri bagi setiap etnik, ekoran dasar pendidikan yang diterapkan oleh penjajah. Ini kita dapat lihat melalui kewujudan sekolah-sekolah vernacular di Malaysia yang sehingga kini masih aktif dan masih kita gunakan. Misalnya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah jenis kebangsaan Cina. Majoriti kaum Melayu akan menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan.
Manakala kaum India pula akan menghantar anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan Tamil. Dan kaum Cina pula akan menghantar anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Okey, apabila mereka menghantar anak mereka ke sekolah mengikut kaum mereka, mengikut etnik mereka, maka pergaulan dan komunikasi, interaksi bagi etnik tersebut terbatas dan terhad hanya dalam kelompok mereka sahaja, dan mereka tidak dapat melihat dari segi konteks yang lebih meluas. Okey, dari segi budaya pun mereka hanya terhad kepada budaya etnik mereka sahaja. Mereka tidak terbuka. Okey, jadi ini pun boleh menimbulkan cabaran dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Dan akhir sekali kita lihat pula dari aspek cabaran globalisasi. Okay. Kemunculan dunia tanpa sempadan boleh merencamkan hubungan etnik di Malaysia. Hal ini kerana masyarakat mudah terpengaruh dengan ideologi dari Barat sehingga hilangnya luhur dan budi pekerti. Seperti yang kita tahu, masyarakat di Malaysia tanpa mengira bangsa kaya dengan budi pekerti dan sifat ketimuran. Namun, kemunculan dunia tanpa sempadan ini telah mengakibatkan segolongan ataupun mempengaruhi segelintir masyarakat sehingga hilangnya budi pekerti dan nilai ketimuran itu dalam diri kita. Mereka lebih mengagungkan ataupun mengidealisasi pengaruh dari Barat sehingga menyebabkan hilangnya jati diri sebagai orang Malaysia itu sendiri. Keempat-empat cabaran yang telah saya kemukakan sebentar tadi merupakan cabaran yang dapat kita lihat sehingga kini dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Baiklah, bagi mengatasi cabaran-cabaran dalam konteks hubungan etnik yang telah saya kemukakan sebentar tadi, kumpulan kami telah muncul dengan satu program yang kami beri nama Program Jalinan Kasih. Program Jalinan Kasih ini kami khususkan untuk membuat satu aktiviti, iaitu aktiviti lawatan ke rumah orang tua. Mungkin ada yang tertanya-tanya mengapa kami memilih untuk melaksanakan aktiviti lawatan ke rumah orang tua. Okey, kumpulan kami akan menyatakan beberapa faktor. Okey, iaitu yang pertama, penghuni rumah orang tua terdiri daripada pelbagai bangsa. Okey, rumah orang tua tidak menghadkan rumah tersebut untuk khusus untuk satu etnik sahaja, tetapi mereka menerima pelbagai etnik yang lain daripada latar belakang sosiologi yang lain ke rumah orang tua tersebut. Okey, tiada diskriminasi bangsa yang berlaku. Seterusnya, kami lihat juga bahawa lawatan ke rumah orang tua ini membolehkan kami untuk menonjolkan bagaimana proses asimilasi itu terjadi di rumah orang tua. Okey, dan seterusnya kami lihat juga bahawa program ini memberi satu peluang kepada kami, iaitu generasi muda, untuk mengeratkan jurang di antara dua generasi. Okey, dua generasi ini di antara generasi muda, iaitu kami, dan juga generasi warga emas, iaitu penghuni di rumah orang tua tersebut. Okey, melalui aktiviti ini, melalui program ini, kami mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan golongan warga emas. Okey, jadi kami akan dapat melihat bagaimana mereka menjalankan hidup mereka, dan tentunya mereka ini kaya dengan pengalaman, dan itu juga boleh saya lihat satu peluang untuk kami mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan daripada mereka. Tidak hanya terhad dalam bidang akademik semata-mata, tetapi kami boleh melihat kami boleh melihat dunia daripada mata kasar mereka. Dan akhir sekali, kumpulan kami juga berpendapat
bahawa melalui pelaksanaan program ini, kami mampu mempelajari budaya bangsa penghuni di rumah orang tua. Sebagaimana yang saya katakan sebentar tadi, rumah orang tua tidak hanya terhad kepada satu etnik semata-mata, tetapi terbuka kepada semua orang daripada pelbagai latar belakang etnik yang berbeza. Oleh hal yang demikian, saya percaya bahawa penghuni di rumah orang tua tersebut terdiri daripada pelbagai bangsa, dan ini merupakan satu peluang kepada kami, kumpulan kami, untuk mempelajari budaya bangsa mereka. Mungkin ada beberapa budaya yang tidak kami ketahui, tetapi melalui pelaksanaan program ini, minda kami, mata kami akan lebih terbuka dan melihat secara langsung bagaimana budaya bangsa sesebuah etnik tersebut mereka amalkan. Bagaimana mereka amalkan budaya bangsa mereka. Melalui program ini juga kami akan dapat bertoleransi dan memahami dengan lebih lanjut bagaimana budaya bangsa mereka amalkan. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana program jalinan kasih ini berupaya untuk mendukung ke arah asas pembinaan jati diri dan negara bangsa serta konsep integrasi nasional dan cabaran dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Pertama, melalui program jalinan kasih ini, pelawat berpeluang untuk berkomunikasi dengan warga emas. Yang kedua, melalui program yang dirancang ini juga, pelawat berupaya untuk memahami unsur budaya antara dua generasi melalui aktiviti yang dianjurkan sepanjang program jalinan kasih. Hal ini demikian kerana seperti yang kita tahu, pusat rumah orang tua ini diduduki oleh pelbagai jenis bangsa. Oleh yang demikian, tidak mustahil sekiranya pelawat berpeluang untuk memahami unsur budaya antara dua generasi. Dan akhir sekali adalah menghormati dan memahami warga emas yang berbilang bangsa sepanjang program jalinan kasih. Hal ini secara tidak langsung berupaya untuk memupuk jati diri dalam kalangan pelawat dan sekaligus mendorong ke arah integrasi nasional. Baiklah, berdasarkan program kemasyarakatan yang telah dirangka, terdapat 3 dapatan yang dapat disimpulkan, iaitu yang pertama adalah dari aspek hubungan etnik. Kewujudan pelbagai etnik, bangsa, bahasa, warna kulit, adat resam, kebudayaan dan sebagainya menjadikan negara kita istimewa di pandangan masyarakat asing. Kenapa? Hal ini demikian kerana meskipun negara Malaysia memiliki kaum yang berbilang bangsa, tetapi masyarakat Malaysia masih bekerjasama dan bertoleransi antara satu sama lain di samping memahami dan menghormati sesama sendiri. Seterusnya adalah aspek hubungan silaturahim. Menerusi integrasi nasional, masyarakat akan dapat diterapkan dengan nilai dan norma yang positif. Misalnya nilai bekerjasama, tolong-menolong dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Dengan demikian, maka hubungan akan dapat dipertingkatkan. Seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi, meskipun Malaysia ini berlatar belakangkan pelbagai etnik, tetapi semangat perpaduan tetap utuh dalam kalangan masyarakat. Dan akhir sekali adalah aspek jaminan kepada negara. Melalui program kemasyarakatan yang telah dirangka ini, secara tidak langsung boleh menjamin keamanan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran dan perpaduan sejagat di atas muka bumi ini. Seperti mana yang telah dikatakan oleh Aizat Khairi pada tahun 2011. Bukan itu sahaja, integrasi nasional turut menghasilkan model insan yang memiliki semangat patriotisme dalam diri. Hal ini dapat ditunjukkan melalui objektif program kemasyarakatan yang kumpulan kami telah rangka, iaitu memupuk semangat perpaduan dan membentuk asas pembinaan jati diri dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, menghormati dan memahami unsur budaya tanpa diskriminasi. Itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih.